Cake ini kalau yang suka fish cake boleh gunakan fish yang banyak ya. Ini dia punya, tapi eloklah sahabat ni makan sayur banyak sikit untuk dah terlanjur. Kalau saya kadang-kadang dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong ayam ya. Lari ayam ni. Ikan udang, bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, bawang merah. Masukkan ayam ni semula sahabatnya. Dan juga tomato ni saya masukkan. Tujuannya saya nak on saja. Ataupun kol yang saya potong udang ya, yang seperti ayam ya, untuk mengaromatik dia. Apa sayang ni? Toge bawang. Dan untuk siap sudah masakan mi goreng Singapura cara abang pikir. So beginilah rupa je mi goreng Singapura. Jom kita makan sayang. Jom kita makan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi yang ceria. Assalamualaikum, waalaikumsalam sahabat. Waalaikumsalam adindaku yang disayangi, dicintai sahabat. Hari ini semoga semuanya sedang sihat. Sentiasa sihat-sihat samping keluarga tersayang sentiasa dalam perlindungan dan kerahmatan Allah. Lagi ni sahabat, baru hujan yang selebat-lebatnya hujan selebat-lebatnya. Terus-terus hujan, berhenti terus dengan angin dia sekali. So sempatlah saya kirimkan dia punya cerita dekat video yang baru saja. Nanti akan berada di maya kita. So sahabat, jangan lupa sahabat, sebagaimana biasa subscribe, like dan share jika dirasakan ilmu bermanfaat. Masa ini musim hujan telah tiba, panas telah berlalu. So sahabat, pagi ini kita nak buat simple-simple sarapan sayang. Kita nak buat mi hun. Sarapan mi hun Singapura sahabat. Kita nak buat mi hun Singapura. Nanti dalam dua keping ni. Kalau satu bungkus ni boleh makan berapa orang sayang? Ada 4 keping. 10 orang, 10 hingga 12 orang. So kalau ni lebih kurang ada 2 keping ni dah boleh makan 6 orang juga 7 orang ni. Saya nak pakai dalam sekeping setengah saja. Nanti saya akan rendamkan. So bahan-bahan selain daripada bihun, saya perlukan ni nak buat bihun Singapura sayang. Saya dah sebut sayang. Dah sebut. Kenapa dapat nama Singapura yang buat kita? Makanan tak kira. Kita jangan cemburu Kita jangan cemburu kepada makanan. Kenapa diberi nama makanan tu makanan mi siam lah, mi apa sedangkan kita masak mi Jawa lah, mi Bandung lah, whatever. Itu adalah sejarah. Sejarah bagaimana makanan itu tercipta, kita pun tak tahu, kita tidak menyelidiki secara halusnya. Jadi jangan kita pertikaikan. Orang kata mi hun Singapura lah. Jangan kata apa daripada nama itu terpulang. Kita jangan cemburu walaupun kita yang buat. Kalau dia mi hun Singapura, ceritanya mi hun Singapura lah. Kalau dia beras lah. Takkan bertukar kepada padi ke bubur ke whatever sayang. So jangan yang itu jangan kita soalkan. Nanti kita kenapa buat mi Bandung? Kenapa Bandung yang dapat nama? Kenapa dapat buat mi siam? Ini kau kenapa tak ubah kepada mi Thailand? Oh jangan sebut macam tu, tak elok pagi-pagi ni Tapi apa-apa pun tahniah lah kepada orang Singapura dah dapat mi hun nama dia, mi hun pun dapat nama. Tapi saya tak dapat mi hun Malaysia saya tak ada kan sebab tu kalau kita ada minum makanan yang cantik-cantik, kita terus orang kata kita terus patternkan sebagai hak milik kita. Itu yang itu kena tanya dengan KPDNKK. Jadi bagaimana cara nak patternkan nama makanan kita. So okey, berbalik kepada kita KPDNKK ke sayang? Apa-apalah agensi yang sewaktu dengannya. So untuk bihun Singapura tadi, selain daripada bihun ni saya gunakan ada orang kata bihun Singapura, ada kata mi hun Singapura, ada kata apa-apalah sayang. Saya gunakan bahan-bahan ni sebenarnya terpulang pada kita sayang kita nak gunakan daging ke apa. Tapi untuk hari ni saya gunakan ayam lebih kurang dalam semangkuk yang potong-potong ni bertulang Tapi saya elok-eloknya tak payah pakai yang ada tulang, senang nak makan So saya gunakan udang yang saya telah buang dia punya ni. Makcik kamera bantu buang dia punya apa sayang ni? Ini apa sayang? Dia punya urat dia urat tahi dia So kalau nak gunakan sotong pun boleh, whatever lah. Saya juga gunakan fish cake. Ni sebagai bahan-bahan dia. So selain daripada itu, untuk bahan-bahan aromatik dia, untuk perasa dia, saya gunakan daun bawang ataupun bawang daun. So saya gunakan
bawang bawang besar. Ini apa, bawang kecil, bawang putih. Apa yang ni? Tomato ni saya dah iris ni sayang ni sebab rosak, mudah rosak saya. So saya gunakan wortel, wortel ataupun carrot dan juga ni agak berat pula ni. Saya gunakan sedikit ini ikut selera lah ni sahabat ni. Saya cuma sediakan aja. Kita nanti sesuaikan bilangan dia ataupun jumlah ni. Dia apa ini sebut ni, kecambah ataupun toge. Ini kol ataupun kobis dan juga lada putih. Lada putih pula, lada hijau. Yang hijau ni saya nak buat, saya potong-potong supaya saya nak curah dengan cuka dan gula dan juga garam sedikit. Yang ini untuk hiasan saja sahabat. So kalau elok ni yang gunakan ni dah ada jual ni sayang ni. Apa ni? Jeruk. Jeruk. Tapi yang kau nak jeruk boleh, nak gunakan yang kicap pun boleh. Itu bahan-bahan dia. Dan bahan-bahan untuk memisahkan macam biasa, gunakan gula, garam dan juga serbuk pati perasa, pati ayam dan juga MSG kalau suka. So okey, mula-mula kita sediakan bahan-bahan dia tu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak potong dia punya, what do you call this one kita potong. Ni apa sayang? Fish cake. Fish cake. Ini kalau yang suka fish cake boleh gunakan fish cake. Fish cake pun macam-macam jenis macam-macam bentuk fish cake dia. Kalau yang suka fish cake fish ball boleh gunakan fish ball. Saya juga gunakan ini apa sayang ni? Dia punya carrot Saya potong-potong ni ikut sukalah sahabat, gaya macam mana. Dia punya jumlah pun ikut sukalah ikut kita. So saya potong-potong ala mancis macam tu dulu ya. So, kalau ada yang alatnya tu, yang alat tu serata tu ada sayang, tapi kita malas lah gunakan benda macam tu sebab mengecah je lah nanti banyak sangat Ini dia punya kecil, halus, besar, tebal dia tu terpulang pada selera masing-masing. Ada yang suka halus, ada yang suka biasa-biasa macam ni pun ada lebih kurang macam ni sayang. Kita sediakan, kita pisahkan dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sediakan di sampingnya. Ini yang ada suka gunakan kobis terpulang, yang tak suka guna kobis pun terpulang. Allahu Akbar. Yang nak gunakan sikit pun terpulang, yang nak gunakan banyak pun saya potong-potong macam ni sayang. Tapi eloklah sahabat makan sayur banyak sikit untuk kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang ni macam ni sahabat. Okey. Ni kita sediakan bahan-bahan dia. So saya juga gunakan tomato ni sayang dah terlanjur. Kalau benda tu tak ada, ini cara APSS lah sahabat, kita gunakan. So yang ini kita nak buat macam sayang kita geprek aja sayang. Saya buat bantuan ni aja sahabat. Saya buat bawang putih dia, saya geprek aja dia. Bilangan dia terpulang lah sahabat nak berapa banyak Saya kadang-kadang satu orang tu suka masak pakai bawang putih yang halus-halus, ada yang suka di blender terpulang semua So bawang ni pun saya gunakan begitu sahabat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Aromatik dia. So macam tu lebih kurang dia. Dan saya juga potongkan bawang ni. Bawang daun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang daun ni boleh ditabur dan juga digunakan untuk menumis Terpulang cara kita masing-masing ada selera cara dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang macam ni bawang dia. So yang ini saya nak rendam. Yang ini ambilkan besen dia untuk merendam ambil besen. So ladanya sahabat, ladanya kita potong-potong macam tu Ini kalau kita eloknya gunakan lada besar sahabat untuk mendapatkan rasa yang lebih nyaman lada yang lebih mantap Tapi lada besar tu
dah habis ni, tak sempat nak ambil, nak beli. Kalau tak beli kadang-kadang kita tak pakai. Tak pakai kita pula rasa nak guna pula dah. Rosak dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong-potong macam ni sahabat ni. Ini kalau kita tak suka untuk dicukakan, so kita boleh gunakan yang ni, kita akan cukakan dia sahabat . Okey, kita masukkan dalam lebih kurang 1 sudu lah sahabat sos tiram . Kalau banyak-banyak nanti jadi gelap. Dan terus saya masukkan suun saja. Suun tu mihun saya. Dia akan jadi gelap di macam ni sikit. Kalau gunakan sos tiram. Dia akan buat macam mie siam sahabat. Mie siam yang warna tu tapi ini cuma bedanya saya gunakan yang tidak yang tidak merah warna dia . Terus saya masukkan kubis ataupun kol yang saya potong-potong ikut selera. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masukkan juga udang yang telah saya telur tadi . Terus kita gaul-gaul. Jadi kalau masak ni tak boleh lambat-lambat sayang . Dia nanti dia berkerak, mudah berkerak . Bergantung juga pada kuali sahabat . Kalau kita gunakan kuali yang tidak melekat tu, dia mudah sikit . Kalau kita gunakan kuali biasa macam EPSN ni, memang dia mudah melekat. Ini tadi dia warna dia agak sedikit gelap ni sayang . Kita kacau dia sahabat sehingga betul sebati dan juga cantik berderai macam tu lah sahabat . Ini agak sedikit banyak sayur sahabat . Terpulang pada kita lah kalau kita nak guna sayur. So okey sahabat, kita berhenti dulu. Kita kalau ingat tak, kalau dia orang masak tu biasa kita dislowkan api macam tu kan sahabat . Saya tambahkan dengan sedikit gula. Okey sahabat, dengan gula kita tambahkan dengan sedikit serbuk pati ayam untuk mengaromatik dia. Saya tak gunakan garam sahabat . Saya takut dia dah masin . Dan sedikit serbuk MSG dan saya tambahkan dengan apa sayang ni? Toge sahabat. Dan terus saya tambahkan juga dengan daun bawang. Dan untuk memedaskan dia sikit lagi, saya tambahkan dengan lada putih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, dah semua ditambah. So kita gaul perlahan. Ini dalam api yang terlalu perlahan. Sebab tu kalau masak ni, kalau tak guna gaya api dia sahabat, hangus kita masakan kita tak jadi apa. Bismillah, ini pun dah mula macam terkuat api dia tadi. Okey sahabat, siap sudah masakan mi goreng Singapura cara abang Pencet Suki. Dan jangan lupa untuk mencuba resipi yang masakan yang mudah, ringkas ni sahabat. Tapi dikatakan enak marvelous. So lebih kurang dia macam ni sahabat. So kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, yang ini kita masukkan dalam ni. Lebih kurang macam ni lah sahabat . Kita buat yang mudah-mudah je .
Lepas tu kita tuang dengan air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Air panas ni untuk mencelur ni sahabat, ni tujuan ni untuk mencelur So lebih kurang dia macam ni lah sahabat Kita celurkan dia lebih kurang macam ni. Okey. Okey, kita tapis lah. So, tu kita tapis. Bukan macam tu katanya. Jadi secara tak langsung biji dia pun hilang So, kita bubuh sedikit penyedap, okey, bubuh macam tu. Kita bagi garam, buat garam pula. Kita bagi gula, bismillahirrahmanirrahim, gula, dan kita bagi garam apa-apa kita nak bubuh garam untuk menyedapkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan macam tu sahabat So terus kita ini ada terlebih satu ni, kita potong macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang dia macam ni sahabat siap untuk kita santap nanti okey, lebih kurang kalau ada nak bubuh air kita pulang sahabat sebab dalam ni pun dah ada air. So jom, kita ni dah rendam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita dah rendam lebih kurang dia sahabat macam ni bihun kita. So kita boleh masak kalau nak masak ni kita tengok kalau kita lambat rendam kita tak apa, kita offkan dulu kemudian. Sementara itu kita boleh persiapkan bahan-bahan yang lain. Jom kita ke ruangan memasak. Okey sahabat, kita ke ruang dapur untuk memasak. So sebagaimana biasa saya nak ulang semula apa yang kita sediakan tadi untuk masak mi Hon Singapore hari ini. So bahan-bahan yang diperlukan je untuk ni adalah sebagaimana yang saya tunjukkan ni sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni je semua. Udang, ayam, kubis, wortel ataupun apa ni carrot saya gunakan tomato, ada fish cake dan juga apa saya ni? Tauge dan ini bahan-bahan dia bawang putih, bawang merah dan juga daun bawang dan paling penting sekali saya tak sebut tadi sahabat, kita perlu gunakan lada putih sahabat, lada putih dan juga sedikit lada hitam. Lada hitam dan juga lada putih. So mula-mula kita panaskan minyak dulu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni panaskan ni. Saya nak layu dulu dia punya ini sayangnya. Saya nak layu dia punya. Ni dia. Layu dulu dia sekejap sahabat. Terus angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya sambung layukan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada siput-siput yang lain boleh kita layukan juga sahabatnya. Kalau ada sotong kita layukan dulu. Okey, terus saya angkat Bismillahirrahmanirrahim. Terus sahabat, saya tumiskan bahan-bahan tumisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, bawang merah. Terus kita tumis. Sahabatnya sebenarnya kita boleh gunakan perisa-perisa lain sahabat. Umpamanya perisa ikan bilis sahabatnya. Ataupun kita ada gunakan udang kering tapi hari saya tak gunakan udang kering.
saya nak gunakan freezer ayam saja. Nah, saya tumis-tumis macam ni sahabat ya. It's very easy ya. Terus saya masukkan ni sahabat ya. Allah Akbar. Saya masukkan fish cake saya. Okey. Allah Akbar. Ni ya, fish cake. Saya masukkan fish cake. Dan saya masukkan ayam ni semula sahabatnya. Sebab tu kalau kita masak ni sahabat, dan digalakkan kita gunakan ayam yang tanpa tulang ya sahabat, untuk memudahkan ya. Dia kalau nak masak tu lagi jadi mudah ya. Dia kita masak isi je ya, ataupun ayam tu kita celur sekejap pun boleh ya. Kalau ada tulang kita celur sekejap ya. So lebih kurang macam ni sahabat ya. Kita tak naklah nak masak-masak overcook ya. Macam itu lebih kurang dia. Terus saya masukkan sayur saya yang keras ni ya. Carrot ya. Carrot ni saya masukkan yang keras ni. Carrot dan juga tomato ni saya masukkan. Tujuannya saya nak memperisirkan dia, nak dapatkan rasa daripada tomato ni ya. Kalau katakan dia tak berapa masam, kita boleh letak ini sayang. Apa sayang? Suka ya. Ni dalam ni ya. Dan untuk supaya dapat merasa lebih nyaman, saya tambahkan dulu saya punya lada hitam ni sayang. Dia masak lada hitam ni. Tu nampak lada hitam ni. Lain lada hitam saya tambahkan juga dengan sos tiram sayang. Okey, kita masukkan dalam lebih kurang 1 sudu lah sahabat sos tiramnya. Kalau banyak-banyak nanti jadi gelap. Dan terus saya masukkan suun saja. Suun tu mihun saja. Jadi dia kan jadi gelap di macam sikit. Kalau gunakan sos tiram. Dia akan buat macam mi siam ya sahabat. Mi siam yang warna tu tapi ini cuma bedanya saya gunakan yang tidak yang tidak apa saya? Yang tidak merah warna dia Terus saya masukkan kubis ataupun kol yang saya potong-potong ikut selera. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masukkan juga udang ya, yang telah saya celur tadi ya. Terus kita gaul-gaul. Jadi kalau masak ni tak boleh lambat-lambat sayang ya. Dia nanti dia berkerak, mudah berkerak ya. Bergantung juga pada kuali sahabatnya. Kalau kita gunakan kuali yang tidak melekat tu, dia mudah sikit ya. Kalau kita gunakan kuali biasa macam EPSN ni, memang dia mudah melekat. Ini tadi dia warna dia agak sedikit gelap ni sayang. Kita kacau je sahabat sehingga betul sebati dan juga cantik berderai macam tu lah sahabat Okay.
Ini agak sedikit banyak sayur sahabat ni. Pulang pada kita lah ni. Kalau kita nak buat sayur. So okey sahabat, kita berhenti dulu. Kita kalau ingat tak kalau dia orang masak tu biasa kita dislowkan api macam tu kan ya sahabat. Saya tambahkan dengan sedikit gula. Okey sahabat, sebelum gula kita tambahkan dengan sedikit serbuk pati ayam untuk aromatik dia. Saya tak gunakan garam ya sahabat ya. Saya takut dia dah masin ya. Dan sedikit serbuk MSG dan saya tambahkan juga dengan apa sayang ni? Toge ya sahabat. Dan terus saya tambahkan juga dengan daun bawang. Dan untuk memedaskan dia sikit lagi, saya tambahkan dengan lada putih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat. Dah semua ditambah, so kita gaul perlahan-lahan ini dalam api yang terlalu perlahan sebab tu kalau masak ni kalau tak gini gaya api dia sahabat, hangus kita masakkan kita tak jadi apa. Bismillah, ini pun dah mula macam terkuat api dia tadi Okey sahabat, siap sudah masakan mi goreng Singapura cara abang Pencen suka-suki. Dan jangan lupa untuk mencuba resipi yang masakan yang mudah, ringkas ni sahabat tapi dikatakan enak marvelous. So lebih kurang dia macam ni sahabat. So kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. So dan boleh kita taburkan dengan lada. Okey lah. Lebih kurang dia macam ni lah sahabat okey. Okey sahabat, siap sudah masakan mi kita. So untuk kita hidangkan, bismillahirrahmanirrahim. So beginilah rupa je mi goreng Singapura Jangan ditanya kenapa nama dia mi goreng Singapura. Walaupun orang Malaysia ke orang Filipina yang masak ke, makanan is makanan Jangan dijadikan ia isu sebagai nama dia. So jumpa lagi sahabat dengan resipi-resipi akan datang. Untuk hari ini abang Pencen sediakan mi goreng Singapura. Kita lupa nak rasa. So saya nak rasa dulu. Saya nak mencicipi dia sahabatnya. Orang cicipi sebelum kita hidang. Yang ini kita cicipi selepas kita nak hidang. Sebagai syarat bismillahirrahmanirrahim. Sedap sahabat. Memang sedap. Simple but marvelous mi goreng Singapura. Dan kita hidangkan dengan ada jeruk dia. So, jom kita makan sayang. Jom kita makan. Dia datang dengan bihun Singapura. Okey sahabat, hari ini kita nak makan sesuatu yang istimewa. Kita makan makanan luar negara, iaitu bihun Singapura. Jom kita tengok sahabat apa yang ada dalam bihun Singapura ni. Okey sahabat, sarapan time. Masa sarapan dah tiba. So, kita sarapan yang simple-simple yang abang Pencen buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada lada ni sahabat, sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pandang lada hijau dia ni. Kalau ada lada merah ni, sedap. Menjerit saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan. Wah, ini ada 2 pinggan sahabat. Kalau kita masak mi tu, biasa kalau yang berat-berat ni,
portion yang berat tu dia duduk lah kat bawah tu, dia tak nak ngikut. Jadi kalau kita nak makan, orang yang tertinggal tu lagi untung. Dia lagi banyak dia punya bahan-bahan ataupun balasan telur dia. So okey sahabat, kita tengok daripada dekat apa kandungan mi Singapore ni sahabat. Okey sahabat, normally mi Singapore ni kita sebut sayang, mihun Singapore ni nama dia memang dah ada nama lah. Orang kata mihun goreng siam. Mihun goreng siam tu biasanya ada udang kering bahan-bahan dia ataupun dicampur dengan tauco kalau saya masak So kalau untuk mihun goreng Singapore ni biasanya warnanya sedikit putih pada ni Jadi kalau untuk mengelakkan warna daripada kelabu ke coklat-coklatan macam ni, gelap sedikit ni, kita kurangkan penggunaan lada hitam dan juga sos tiram. Sos tiram dua pewarna ni memainkan peranan untuk mengubah warna masakan kita. So bahan-bahan asas dia macam biasalah, digunakan bihun ataupun mihun. So dia ada kubis asas sayuran, ada carrot, juga boleh digunakan bunga kobis. Bunga kobis cantik kalau ada bunga kobis. So biasanya bahan utama dia ni, selain daripada bahan mi, kita gunakan udang sahabat. Udang biasanya gunakan udang ataupun sotong dan juga gunakan daging ataupun ayam yang tanpa tulang lah. Yang ini saya ada gunakan tulang. Jangan ikut saya cuma cerita kebiasaan dia. So jadi macam tu lebih kurangnya, dan dia dimakan dengan apa sayang? Lada jeruk. Ya, lada jeruk. Dia warnanya lebih putih pada ni sahabat. So ada juga kita tengok orang buat macam-macam ragam cara dia buat mihun goreng Singapore ni. Warnanya memang putih cantik, tetapi dia light aja macam lebih kurang macam orang kata macam mi goreng bodoh. Macam mi goreng bodoh tu macam tak ada apa-apa jadi macam tu Singapore punya mi goreng bukan macam tu sebenarnya. Dia ialah Singapore negara kaya, dia mesti kat dalam tu kalau boleh letak apa tu udang kara ataupun lobster, letaknya lobster kalau murah lah. Kaedah dia macam itu sebenarnya. Okey sahabat, biasanya sesuatu makanan tu namanya tu menggambarkan keadaan negara tu. Kalau makmur negara tu macam mana rupa makanan tu, boleh jadi macam tu. Tapi ada juga setengah-tengahnya mungkin dari segi cuma gunakan nama je, apa-apa pun terpulang kepada keadaan sebenar masing-masing punya cerita. So sahabat, berbalik kepada mi hon Singapore tu tadi sahabat, yang biasa saya makan kalau mihun goreng Singapore tu dalamnya ada udang, ada sotong sahabat. Fish cake lah biasanya, dia gunakan seafood. So kalau yang biasa-biasa tu mungkin nama saja, tapi kita tak apa-apa sesuai lah kalau kita nak bubuh nama mihun goreng Singapore ke depan. Nanti orang Singapore kata macam tu ke mi goreng saya? Oh tidak, macam tu sahabat. Jadi kalau orang kata mihun goreng Amerika tu mestilah macam negara kaya macam tu negara kaya, macam happening macam tu. Kalau Singapore pun macam happening macam tu. So saya punya ni pun kurang happening sahabat. So dia akan lagi happening kalau dihiaskan dengan pelbagai benda-benda yang happening tadi. So okey sahabat, yang ini saya nak terus makan, saya nak cicipi apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjamu selera. Bismillah. Sedap kita makan gunakan cili ni. Cili yang dijeruk ataupun cili yang kita bagi kicap. Makan tak boleh sangat. Biasa mi goreng Singapore ni, dia light dia punya rasa dia
Dia sesuai untuk budak-budak makan. Dia tak berapa pedas sangat. Biasa je. Tapi kalau kita rasa, kalau kita tak ada gunakan yang lada ni, jadi kurang penggemar masakan yang sedikit pedas tu, dia kurang dapat menikmati dia. Jadi kita bubur lada ni. Ataupun kita letakkan pepper tu semasa memakan. Saya nak rasa sekali lagi udang dia. Bismillahirrahmanirrahim dengan lada ni. Sebenarnya saya nak kongsi tip ya sahabat untuk masak mi ni, untuk untuk mengelakkan warna ini bertukar. Pertama tadi dari segi bahan dia, kita jangan terlalu banyak gunakan lada hitam. Yang kedua, cuba ejarkan penggunaan sos tiram ya. Dan yang ketiga, semasa dalam proses masak, tolong pastikan supaya tidak berlaku hangus semasa masak ya. Sebab apa? Bila berlaku hangus, warna makanan akan berubah mengikut apa yang berada di bahagian bawah ya. Kalau katakan dia hangus, bahagian bawah ni mungkin dia akan berubah kepada warna kecoklatan. Itu yang pernah terjadi ya. So okey sahabat, apa-apa pun selamat mencuba dan jangan lupa nikmati sarapan pagi kita dengan air tangan kita sendiri untuk keluarga kita. Dan terima kasih atas sokongannya dan maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan saya nak terus makan.